Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada semua ibu bapa murid Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang, semoga kalian berada dalam keadaan baik-baik belaka. Pada hari ini, saya Ustaz Haji Muhammad Fadli, selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang, ingin menyampaikan sedikit taklimat berkaitan operasi pembukaan sekolah sepenuhnya selepas murid bercuti panjang disebabkan pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila pihak kerajaan telah mengumumkan negeri Perak masuk fasa 4 pada awal November yang lalu, maka semua murid sekolah rendah di negeri Perak khususnya akan mula kembali ke sekolah pada 22 November 2021 ini, iaitu hari Isnin ini. Begitulah juga dengan murid Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang akan kembali bersekolah pada hari Isnin 22 November 2021 ini. Saya percaya dan yakin anak tuan-puan sudah rindu untuk datang ke sekolah untuk belajar secara bersemuka, sebab belajar secara bersemuka lebih mudah dan lebih faham apa yang cikgu ingin sampaikan berbanding belajar di rumah secara online atau offline. Ibu bapa juga tidak perlu lagi menyediakan gadget, yakni handphone, untuk anak-anak belajar di rumah, serta tidak perlu lagi mengawasi anak belajar di rumah. Walau bagaimanapun, kehadiran ke sekolah mestilah ikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya ingin nyatakan beberapa SOP yang anak-anak, tuan-puan dan tuan-puan juga patut faham apabila menghantar anak ke sekolah. Pertama, kehadiran secara bergilir, iaitu ikut kumpulan yang telah ditetapkan. Ada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Guru kelas telah maklumkan melalui WhatsApp ataupun Telegram anak tuan-puan kumpulan mana. Isnin ini kita mulakan dengan kumpulan A. Jadi jika anak tuan-puan kumpulan A, maka mestilah datang ke sekolah. Manakala siapa yang kumpulan B tidak boleh datang ke sekolah. Kumpulan B akan datang pada minggu hadapan. Ketetapan ini bukan arahan saya, tetapi arahan Kementerian Pendidikan Malaysia. PKM dan guru kelas telah beberapa kali menyusun dengan mengambil kira pelbagai aspek. Jadi saya mengharapkan bahawa tidak ada lagi sesiapa yang nak bertukar kumpulan. Semalam atau petang kemarin, semua guru kelas telah menghantar kepada tuan-puan berkenaan kumpulan anak tuan-puan. Jadi saya harap tuan-puan tahu dan faham kedudukan kumpulan anak tuan-puan. Kedua, mesti pakai mask atau pelitup separuh muka. Ini saya bercakap dengan tidak ada sesiapa, maka saya boleh tidak memakai mask. Tetapi sekiranya ada bersemuka, ada bergaul, mesti memakai mask, iaitu pelitup separuh muka bila sewaktu anak tuan-puan datang ke sekolah dan sewaktu anak tuan-puan berada di dalam kelas. Jika nak pakai alat keselamatan tambahan seperti sarung tangan atau pelitup muka plastik yang disebut sebagai face shield dan lain-lain juga dibenarkan. Yang ketiga, mesti memeriksa suhu di pintu pagar sekolah
ada guru yang akan tunggu di pintu pagar sekolah jika suhu melebihi 37.5, murid tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Jika anak tuan-puan demam atau selsema atau batuk yang kuat, juga tidak dibenarkan dihantar ke sekolah. Yang keempat, bawa satu kain tuala kecil untuk kegunaan cuci meja masing-masing selepas makan dan waktu bertukar ke bilik-bilik khas. Ini supaya tangan anak tuan-puan sentiasa terjaga kebersihannya. Seterusnya yang kelima, pakaian sewaktu datang ke sekolah seperti biasa, yakni berbaju sekolah lengkap. Tetapi jika baju sekolah sudah ketat, belum sempat beli yang baru, maka boleh pakai t-shirt PJ ataupun t-shirt co-curriculum. Sekiranya t-shirt PJ pun tidak ada, t-shirt co-curriculum pun tidak ada, maka boleh pakai t-shirt berwarna putih kosong yang berkola. Ini disebabkan kita tidak mahu suasana di sekolah yang agak cacah merbah. Seterusnya yang keenam, waktu datang ke sekolah seperti biasa, yakni mesti sampai sebelum pukul 7.30 pagi. Dan paling awal 7 pagi. Maknanya antara pukul 70 hingga 7.30 pagi. Itulah waktu datang ke sekolah. Sebab kalau dia datang awal lagi, contohnya 6.30 sudah datang, maka guru yang menyukat suhu kita khawatir belum sampai, maka anak tuan-puan akan lama berdiri di pintu pagar. Jadi kita harap kehadiran itu antara pukul 7 hingga 7.30 pagi. Berkenaan makan waktu rehat, anak tuan-puan boleh membuat tempahan makan pada hari sebelumnya, yakni lebih awal hari sebelumnya pada guru kelas. Menu akan diberitahu, boleh pilih sendiri. Harga, yakni kadar harga makanan ialah RM2 untuk makanan dan 50 sen untuk minuman. Jadi jumlah sehari yang perlu dibelanja untuk makan minum anak tuan-puan ialah RM2.50 sahaja. Jika anak tuan-puan bawa air sendiri, maka dia hanya perlu memesan dan membeli makanan sahaja, yakni RM2 sahaja. Dan bayaran bagi makanan tersebut bolehlah dibayar kepada guru kelas, dan guru kelas nanti akan membayar kepada pihak kantin. Yang ke-8, waktu balik bermula pukul 1 tengah hari. Maknanya 1 tengah hari, waktu persekolahan anak tuan-puan tamat. Murid akan keluar kelas secara beratur dan berperingkat. Murid tidak keluar serentak. Ini bertujuan untuk memastikan penjarakan dan keadaan terkawal. Ibu bapa sila ambil anak dalam masa yang ditetapkan, iaitu di antara 1:05 hingga pukul 1:30 tengah hari, 1:30 petang. Kerana kalau tuan-tuan ambil lewat daripada itu, kita khawatir anak tuan-puan akan merayau-rayau. Saya sangat mengharapkan semua ibu bapa sedia menghantar anak tuan-puan kembali ke sekolah mengikut kumpulan penggiliran, tanpa rasa sangsi dan rasa takut, kerana kami sentiasa menjaga SOP agar kita semua selamat dan terkawal. Cikgu-cikgu juga saya pastikan mesti memeriksa suhu sebelum saya benarkan mereka bertugas dan mengajar di sekolah kebangsaan
Gunung Panjang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya suka membawa satu cerita di mana ada kes berlaku kematian kerana COVID. Insan ini orang yang sangat berjaga-jaga dan sangat berhati-hati, memang bagus. Dia tidak pergi ke supermarket, dia tidak pergi ke pasar-pasar, dia tidak pergi ke tempat berhimpun orang ramai. Mana pun dia tidak pergi, dia hanya pergi ke surau yang berhampiran rumahnya sahaja. Sedangkan rakan-rakannya yang lain pergi ke rata-rata tempat seperti biasa, cuma menjaga SOP. Tapi takdir Allah, dia meninggal kerana COVID. Bagaimana tuan-tuan? Dikatakan oleh penduduk di situ, COVID datang ke rumahnya. Maksudnya, walaupun dia tidak pergi ke mana-mana tetapi dia kena COVID apabila anaknya pulang dari Kuala Lumpur. Anaknya yang sihat, yang dikatakan tidak ada apa-apa, rupanya ada juga membawa barangkali. Sebab beberapa hari selepas itu dia kena COVID dan dihantar ke hospital. Beberapa hari selepas itu dia masuk ICU dan beberapa hari selepas itu tidak sedarkan diri, ditidurkan, dan beberapa hari selepas itu meninggal. Sedangkan rakan-rakannya yang lain pergi ke marta tempat, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Malikul Haq Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang maha berkuasa, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Tuhan merancang, wallahu khairul makirin, dan Allah itu perancangannya lah sebaik-baik perancangan. Kita bukan nak kata kepada siapa-siapa, tidak, tetapi saya cuma ingin tuan-tuan yakinlah, kalau sudah takdir kita dikenakan COVID, kenalah. Tetapi kita berjaga-jaga, kita mengikut SOP, itu adalah kewajipan kita yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah ini. Tetapi yang menentukannya Allah Ta'ala. Dia yang maha berkuasa. Oleh itu, hantarlah anak-anak ke sekolah, jangan risau. Kita menjaga SOP dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita semua selamat. Yang penting berdoalah setiap hari supaya kita terpelihara dan kita selamat dari COVID-19. Saya mohon maaf sekiranya apa-apa yang saya ucapkan tidak tepat ataupun tuan-tuan merasakan menyinggung perasaan. Saya mohon maaf, dan saya mendoakan supaya tuan dan puan dapat menghantarkan anak dengan baik ke sekolah. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.